Okey, kita tinggal beberapa hari lagi untuk exam ni. Wafri bila Wafri awak exam? Minggu depan ke? Ke minggu satu lagi? Tak dapat jadual lagi. Ada yang minggu depan ni, ada yang minggu satu lagi. Tapi tak apalah, kita buatlah ulang kaji. Kalau tak dapat lagi tu, cikgu rasa mungkin hujung bulan kot. Okay, ready Bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak sambung soalan yang ke-9. Okay, set yang kedua, page yang ke-13. Okay, jom. So, apa pun kita baca dulu soalan dia. Okay, pada tahun 1869, namanya Dmitri Mendeleev namanya. Dmitri Mendeleev, dia saintis tau, telah menulis sifat-sifat unsur yang telah ditemui pada waktu itu beserta dengan berat atom pada kepingan kertas dan menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk jadual. Okey, katanya lah dia buat dalam bentuk jadual berkala tu lah. Namun pada tahun 1886, jadual tersebut diiktiraf kerana dapat meramal kewujudan unsur baharu iaitu germanium. Okey, ni unsur baru. Jadi, apakah maksud jadual berkala? Jadual berkala tahu kan? Yang ada susunan bahan-bahan kimia itulah kan? Okey, jadi apa itu jadual berkala? Kita jawab. Jadual berkala ialah satu kaedah pengelasan unsur berdasarkan tertib menaik nombor proton. Jadi jadual berkala ni memang kita ikut berdasarkan nombor proton. Alamak, banyaknya proton. Jadi kita susun jadual berkala mengikut nombor proton. Jadi bukan suka-sukalah dia buat jadual berkala tu. Dia buat tu berdasarkan urutan nombor proton. Okey dah. Ingat lagi tak macam mana rupa jadual berkala? Ke dah lupa dah? Ingat lagi? Wafri ingat lagi Wafri? Jadual berkala ingat tak? Jadual berkala bentuknya ingat lagi ya? Okey. Jadual berkala bentuknya macam ni lah, seketul dekat atas. Seketul dekat atas, lepas tu dia macam ni. Kan? Jadi kenapa bentuk dia macam ni? Memang dia susun mengikut nombor proton. Ni hidrogen nombor 1, helium nombor 2. Macam tu lah dia ikut nombor proton. Dan begitu yang lain-lain pun samalah. Ya, dia ikut nombor proton. Okey? Okey, itu ideanya. Okey, nah next. Okey. Jadi yang atas ni, ini namanya nombor proton. Yang atas tu nombor proton. Yang bawah ni adalah GSM dia. Ataupun nama dia adalah nombor nukleon. Namanya nombor nukleon. Okey, ataupun GSM dia. GSM dia. Okey. Okey, soalannya dia tanya kat sini, berdasarkan 91 nyatakan nombor proton bagi kedua-dua unsur. Okey, berapakah nombor proton kedua-dua unsur? Jadi magnesium 12. Magnesium
Okey, manakala karbon. Okey, dah. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya C. Nyatakan satu perbezaan antara kedua-dua unsur rajah ini. Apakah bezanya? Okey, beza yang ketara, magnesium ni dia adalah logam. Dia adalah logam. Karbon dia adalah bukan logam. Dia bukan logam. Jadi dia lainlah sikit kan? Faham tak? Jadi logam ni salah satunya dia adalah dia boleh mengalirkan elektrik, dia boleh mengalirkan haba. Okey? Jadi kalau mengalirkan haba tu magnesium ni bagus. Jadi perbezaan dia kita boleh bercakap bahawa magnesium ialah konduktor haba yang baik. Okey, manakala karbon ialah konduktor haba yang lemah. Dah, kita cakap macam ni pun dah betul dah. Kita boleh buat juga kekonduksian elektrik pun boleh ya. Kalau magnesium tu bagus, kalau karbon tu kurang bagus. Okey, sampai sini nak tanya apa-apa tak? Ada persoalan nak tanya tak sampai di sini? Okey, boleh. Okey dah. Okay, now kita nak teruskan yang ke D. Okey, Rajah 252 menunjukkan beberapa teknik pengasingan. Ini teknik pengasingan. Yang pertama penurasan, yang kedua penyulingan, yang ketiga pemisahan menggunakan magnet. Lepas tu pengenapan, pengapungan, kromatografi dan juga penapisan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalannya, antara teknik pengasingan yang dinyatakan, penyulingan merupakan teknik terbaik untuk mendapat air tulen. Dia kata kat sini kan, penyulingan ni yang terbaik. Soalannya, kenapakah penyulingan yang terbaik? Kenapa rasa-rasanya? Penyulingan ni tahu kan, kita kena panaskan dia. Lepas tu dia jadi wap air. Lepas tu barulah dia menjadi titisan air. Kan, betul tak? Masa dipanaskan air tu, bakteria akan matilah. Jadi itulah kebaikan dia. Jadi kita boleh kata bahawa pada takat didih air, maksudnya masa kita panaskan air tu, hanya air berubah fasa ataupun berubah fasa, betul lah, dari cecair ke gas, ataupun berubah je lah kot fasa, tak payahlah. Jadi asalnya dia cecair kepada gas. Seterusnya wap air berubah menjadi wap air, kita panggil apa ya, dikondensasikan menjadi air tulen. Dah,
air tulen ni lah yang akan menitik-menitik tu. Dikondensasi. Boleh jadi dia boleh membunuhkan kuman. Dalam masa yang sama kita boleh mendapatkan air yang bersih. Jadi penyulingan ni baguslah. Sepatutnya dia adalah bagus. Dah ya? Okey, kita masuk yang ke E. Okey, E ni dia kata terangkan mengapa teknik yang dinyatakan 92 tidak dapat digunakan untuk mengasing sebatian. Tak sesuai lah untuk mengasingkan sebatian. Okey. Okey, sebatian ni adalah campuran bahan secara kimia. Sebatian tahu, campuran bahan secara kimia. Jadi kita akan cakap teknik yang dinyatakan tidak dapat memisahkan sebatian kerana kerana teknik ini hanya memisahkan campuran secara fizikal sahaja. Okey, sebab sebatian ni kimia, tak sesuai lah. Tambah sikit lagi. Sebatian adalah campuran secara kimia. Jadi tak sesuai. Okey. Okey, Is boleh faham ke? Wafi boleh faham? Boleh menerimanya dengan baik hati. Boleh lah ya. Okey, kalau boleh tu okey lah. Kalau boleh tu boleh faham itu maksudnya. Okey, dah. So, cikgu teruskan lagi Baik. Okey, F. Cadangkan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengasingkan sebatian. Okey, kaedah apa menggunakan sebatian? Ingat, sebatian ni kimia tau. Sebatian ni secara kimia. Jadi, apakah cara yang boleh kita asingkan secara kimia? Contohnya, kita nak asingkan air dengan cara elektrolisis. Ingat lagi tak? Untuk mengasingkan air, kita perlukan proses elektrolisis. Kena ingatlah ya. Untuk benda-benda kimia ni, kita perlu gunakan elektrolisis. Okey, lagi kita tengok yang ke-10. Okey, kat sini namanya adalah Hanif sedang membetulkan tali lehernya di hadapan cermin. Okey, cermin ni namanya cermin Sata. Okey, soalannya apa? Nyatakan fenomena yang berlaku. Okey, apakah fenomena yang berlaku ni? Dia melihat dirinya sendiri dalam cermin. Okey, agak-agaknya apakah Is jawapan dia?
Buat free ke nak cuba jawab? Fenomena apakah ini? Kita boleh melihat wajah kita dalam cermin. Fenomena apakah ini? Ingat lagi tak? Dah lupa? Dia nampak kan? Dia nampak dalam cermin ni. Fenomena apa? Nampak tak? Sebenarnya dia adalah pantulan. Jadi ni fenomena pantulan. Pantulan cahaya. Okey, boleh? Sebab cermin sifat dia memantul kan? Jadi pantulan. Okey, nyatakan dua ciri yang ada pada imej dia dalam cermin tu. Okey. Sorry. Nyatakan dua ciri fenomena, bukan imej. Maksudnya nyatakan ciri pantulan ni. Apakah ciri-ciri pantulan? Ciri yang paling jelas adalah sudut tuju dan sudut pantul. Sudut pantulan adalah sama. Itu ciri-ciri je. Sudut pantul dengan sudut tuju adalah sama. Tu yang pertama. Bermakan 2 markah kot. Makan tengok. 2 markah. Okey, kita tambah satu lagi. Kita yang pertama. Yang kedua, kita cakap sinar tuju, sinar pantulan dan garisan norma berada pada satah yang sama. Okey, salin dulu. Cuba nak cerita ni sikit ni. Apa maksudnya ni pada satah yang sama? Okey, salin dulu ya. Dah. Okey, jom. Ini maksudnya macam ni. Okey, kalau kita ada satu cermin, katalah cermin kita macam ni. Tak cantik. Okey, selagi. Juga membarislah cantik sikit. Okey, katakanlah cermin kita macam ni. Lepas itu kita ada sudut tuju ni. Tak cantik juga. Sudut tuju. Okey. Sudut tuju ni kalau dia kena cermin, jadi kat sini kita akan ada ni namanya garis norma. Okey, ini sudut tuju, garis norma. Sudut tuju dia menghasilkan sudut bias. Jadi sudut tuju dengan sudut bias ni sama. Ini sudut bias, sudut pantul. Jadi ketiga-tiga ni tuju, pantul, norma berada pada satah yang sama. Faham tak? Dia berada pada satah yang sama. Boleh faham? Dia berjumpa pada satah yang sama. Jadi itulah ciri-ciri pantulan. Boleh? Jadi ada dua lah. Yang pertama, sudutnya sama. Yang kedua, ketiga-tiga ni berada pada satah yang sama. Boleh Okey, lagi next. Nombor C, huruf C, soalan dia. Okey, dekat sini dia kata nilai Hanif berdiri di hadapan cermin cembung. Cermin cembung macam ni. Okey, dia dapati imej yang terbentuk adalah berbeza daripada cermin satah. Jadi menunjukkan sinar rajah bagi cermin satah dan cermin cembung. Dia bagi macam ni. Soalannya, nyatakan perbezaan imej yang terbentuk dan terangkan mengapa perbezaan ini berlaku. Okey, cuba tengok yang cermin satah ni kan. Cermin satah ni imejnya sama besar.
Okey, cermin cembung pula imej dia kecil. Jadi perbezaan dia imej cermin cembung lebih kecil. Faham tak? Jadi perbezaan yang pertama kita dapati bahawa imej bagi cermin cembung lebih kecil daripada objek nak berbanding dengan cermin satah. Okey. Okey, manakala imej bagi cermin satah adalah sama dengan objek. Jadi itu antara perbezaan mereka. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Kenapa rasa-rasanya? Kerana cahaya dicapahkan oleh cermin cembung berbeza dengan cermin satah. Okey, macam itulah. Cukuplah tu 3 markah ya. Okey, salin dulu. Dah. Boleh aku teruskan? Okey, jom seterusnya kita tengok yang D pula. Okey, yang D macam mana ni? Okey, D dia kata Hanif memiliki sebuah kedai serberneka. Untuk meningkatkan keselamatan kedainya, Hanif memasang cermin cembung ni. Cermin cembung ni. Pernah tengok tak cermin ni dekat kedai runcit? Dekat tempat masing-masing. Cermin ni besar, tapi dia letak dekat penjuru kan. Nanti kan semua barang-barang ni kita akan nampak dekat cermin ni kah? Sebab apa? Sebab cermin ni dia kecil kan, nampak kecil. Bila imej kita kecil, jadi kita boleh masuk banyak imej. Cuma imej dia kecil-kecil lah dalam ni. Barang, tepung, orang, semua ada dalam cermin tu. Faham tak? Jadi kita kena guna cermin cembung. Kerana dia kecil, imej dia kan boleh masuk banyak barang. Okey, wajarkan. Maksudnya kita kena setujulah tindakan Cik Hanif ni. Kenapa kita guna cermin cembung ini. Okey, jom. So, mula-mula kita akan cakap cermin cembung ni mempunyai medan pemandangan yang luas. Luas sebab dia boleh masuk banyak barang dalam tu. Dia punya imej banyak boleh masuk. Okey, kita buat besar sikit lah. Jadi dengan meletakkan cermin cembung pada kedudukan. Okey. Pada kedudukan tertentu, jadi pemiliknya dapat memantau keadaan kedai tanpa bergerak. Jadi gitu je nampak. Senanglah sikit kerja dia. Okey. Sebab kat sini nak beritahu bahawa cermin cembung tu dia mempunyai medan penglihatan yang luas.
ataupun medan pemandangan yang luas. Itu je lah yang penting. Okey, dah. Teruskan lagi. Okey lah. E pula. Okey, kat sini dia kata Hanif perlu melakukan semakan barang-barang yang diletakkan di atas rak tinggi untuk memudahkan tugasan tersebut. Hanif ingin membina satu periskop khas menggunakan bahan-bahan berikut. Yang pertama, kerajang aluminium. Lepas tu dia pakai kotak box, pita pelekat, lampu PC. Kita nak buat periskop ni. Lukiskan model tersebut dan terangkan bagaimana ia berfungsi. Ada lampu tak? Ada lampu PC. Okey, jom kita try buat ya. Macam nak buat ya? Okey lah, kita cuba buat. Kita lukiskan periskop. Okey, satu. Kita agak-agak lah ya. Cikgu pun main agak-agak je ni. Okey, sini satu. Sini satu. Okey. Okey, sini satu. Sini satu. Dah, cukup lah ya macam tu. Okey, dah. Okey. Jadi kat atas ni kan kita letaklah lampu. Ada lampu picit kan. Kita letak lampu picit kat atas ni supaya kita nampak lah nanti. Ikatlah sikit macam tu. Guna selotip. Guna selotip tu. Okey. Apa lagi nak ada? Kerajang aluminium kita letak dalam. Nanti kotak, pelekat dah ada. Lampu dah ada. Okey, semua dah ada. Dah siap. Ya, kita nak ceritakan sikit macam mana perkara ini boleh berlaku. Okey, mula-mula lampu picit akan dihidupkan. Kan? Dan kemudian halakan ke arah rak yang tinggi. Okey, sini sikit. Besarkan sikit lah ya supaya nampak ya. Ke rak yang tinggi. Okey, lagi. Okey, lagi. Seterusnya, lepas kita halakan, maka cahaya dari lampu picit akan terpantul pada barangan dan masuk ke dalam periskop. Okey. Seterusnya, Hanif dapat melihat barang tersebut dari hujung periskop sahaja. Dah. Dapatlah dia menghasilkan periskop ataupun dari periskop pada hujung
Periskop satu lagi. Pun bolehlah macam ni. Begitulah kita membuat periskop kita. Okay, dah. Boleh aku teruskan? Nak tanya apa tak sampai sini? So far, so good. Boleh kan? Boleh kan? Senang je lah. Kalau dah faham, senang je. Okay, jom. Sikit lagi kita buat Kita tinggal sikit lagi soalan. Harap-harap boleh habislah. Okay, dah siap ke salin? Ke nak salin lagi? Is dah siap Is? Ke masih nak salin? Dah siap dah? Okay. Okay, kita nak masuk yang ke-11. Sebelah ni dia kata apa? Dia kata bumi merupakan sebuah planet yang unik kerana bumi merupakan rumah kepada pelbagai hidupan. Betul lah dekat bumi. Sehingga sekarang hanya bumi sahaja ada kehidupan. Tempat lain tak ada. Jadi apakah maksud sistem bumi? Sistem ni kena adalah interaksi. Interaksi Jadi kita cakap sistem bumi ialah suatu sistem interaksi bagi benda hidup dan benda bukan hidup juga. Jadi sistem dan daripada bumi ni kita perlu berinteraksi. Interaksi ni apa? Interaksi ni macam kita berhubung lah. Interaksi ni macam kita berhubung. Berhubung ni maksudnya kita nak ambil ke, kita nak makan ke, kita nak buat hiasan ke. Kita berhubung lah dengan benda hidup ataupun dengan haiwan. Haiwan tu mungkin kita pelihara dia, ataupun kalau nak sembelih, kita sembelih dia. Itu namanya kita berinteraksi. Okey, yang ke B, nyatakan kesemua komponen bagi sistem bumi. Ingat sistem bumi ada 4? Ada 4 sistem bumi, siapa ingat? Okey, cikgu mulakan satu dulu dengan hydrosfera. Okey, cuba korang tambah 3 lagi. Cuba komen sikit, apa lagi 3 tersebut? Geosfera. Okey, betul. Cikgu setuju. Geosfera. Lagi? Dua lagi. Okey, kalau benda hidup, apa benda hidup? Atmosfera. Betul. Atmosfera. Benda hidup apa benda hidup? Biosfera. Betul. Betul, ingat. Bagus. Ada 4 dah boleh salin. Okey, lagi.
C pula, ia menunjukkan sebuah bencana alam berlaku di pesisiran pantai. Ini apa ni guys? Apa nama bencana alam ni? Besar ombak ni. Habis bangunan-bangunan ni. Tsunami, betul. Ini adalah tsunami. Okey, terangkan apa boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan bencana. Okey, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan kesan bencana kepada manusia? Ada idea tak? Kalau awak lah sebagai saintis ke, apa yang awak boleh buat untuk mengurangkan kesan ini? Mungkin kehilangan nyawa dapat dikurangkan. Tsunami nak datang memang tak boleh buat apalah. Tsunami datang, dia datang je kan. Kita ni sebagai manusia, apa yang boleh kita sediakan? Ada idea tak? Berapa markah ni? 3 markah. Okey, bagilah 2 markah ke? 2 poin ke? 3 poin ke? Is ada tak Is? Tak ada idea? Dina ada Dina? Yang pertama apa? Alamak, Is tak ada idea. Okey, yang cuba bagi idea yang pertama. Okey, yang pertama mungkin kita boleh memasang pengesan tsunami bagi memberi amaran awal. Faham tak? Ini contoh lah ni. Jadi bila datang tsunami, kita dah beritahu awal, orang boleh lari. Betul, pergi ke tempat yang tinggi. Memberitahu orang ramai pergi ke tempat yang tinggi. Macam tu lah. Lagi, mungkin juga kita boleh menyediakan kemudahan dan infrastruktur. Susah ni nak eja. Infrastruktur ni macam jalan ke, air ke, paip ke, infrastruktur lah kan. Kemudahan dan infrastruktur kecemasan di kawasan pantai bagi mempercepatkan proses pemindahan. Mungkin kena sediakan bot ke, jaket keselamatan. Itu namanya infrastruktur. Jalan-jalan yang mudah nak lalu. Itulah yang mampu kita buat pun. Ada lagi tak yang lain? Apa lagi idea lain ya? Sebab tsunami berlaku dekat pantai kan. Jadi kalau boleh kita mengurangkan bilangan penempatan di kawasan pesisiran pantai. Okey, faham tak? Kita kurangkan dia bilangan penempatan di kawasan pesisiran pantai. Jadi kalau orang ramai rumah-rumah dekat pantai tu, kita nasihatkan dia, dah lah pindah tempat lain lah. Kan? Takut tsunami datang. Dulu-dulu tak ada. Sekarang ni je tsunami macam mengganas sikit kan. Okey, boleh salin dulu. Okey, kita ada 2 lagi soalan. Lepas tu dah habis. Sikit lagi tinggal. Okey, dah siap. Jom, tinggal 2 soalan lagi guys. Okey, soalan D. Sebuah syarikat pembangunan ingin membangunkan suatu kawasan untuk dijadikan
tempat perumahan. Macam ni lah. Syarikat tersebut mempertimbangkan dua lokasi seperti yang ditunjukkan. Okey, yang pertama ni tepi pantai. Cantik lah, betul tak? Kan, tepi pantai, tengok pandangan, ada nelayan, tengok sunset, sunset dan sebagainya, matahari jatuh, matahari naik ke, kan? Cantik. Yang kedua pula, mungkin dekat padang je, dekat tanah yang rata macam ni. Jadi soalan dia apa? Tentukan lokasi paling sesuai dibangunkan menjadi kawasan perumahan. So, awak rasa yang pertama ke yang kedua sesuai? Yang kedua. Okey, apa sebab dia? Tengok markah. 3 markah. Bagilah 2 poin ataupun 3 poin. Kenapa kita pilih ini? Okey, mula-mula kita pilih dulu ya. Kita cakap kawasan yang paling sesuai untuk dibina perumahan ialah kawasan rata. Itu poin yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak kena sokonglah kenyataan yang kita buat ni. Kenapa kita suka tanah yang rata? Okay, Wafri, ada idea tak? Kenapa kita nak buat pada tanah yang rata tu? Sebab dia kenapa? Kalau tak kita dapat satu markah je, rugilah kan? Yang pertamanya dekat air ni mungkin pantai. Kalau pantai tsunami lah. Kalau dekat sungai kemungkinan berlakunya hakisan. Selamat, betul. Risikolah kita buat sikit. Hal ini kerana risiko berlakunya tanah runtuh adalah rendah. Nak berlaku tanah runtuh tu adalah rendah dan lebih selamat. Okey. Okey, macam Rafi cakap lah, lebih selamat. Okey, satu lagi poin. Kenapa kita nak tanah rata? Apa lagi poin kita? Satu lagi. 3 markah ni. Mungkin juga nak buat tu susah atas bukit kan. Kalau tanah rata senang sikit. Jadi kita cakap proses pembinaan rumah adalah lebih mudah dan tidak memerlukan penarahan bukit. Jadi tak perlulah kita kena potong bukit tu. Senang. Bina senang. Lepas tu kos dia murah. Boleh tambah lagi. Jadi kos pembinaan penempatan di tanah rata lebih murah. Dan kita boleh bagi apa-apa lagi yang sesuai, yang logik, dapatlah markah dia. Senang sahaja. Dah siap? Okey, yang terakhir. Apa ni nak buat ni? Alamak, bekalan air di kawasan perumahan baru kurang bersih. Anda diminta membuat sistem penapisan yang ringkas bagi menapis air tersebut menggunakan bahan-bahan tersebut. Okey, plastik,
bola kapas, sarang batu. Kita nak kena sediakan ni guys. Jadi mula-mula kita kena buat botol plastik kan. Okey, kita potong botol plastik. Kita jadikan dia seperti ini. Agak-agak lah. Okey. Dan kita buat beberapa lapisan. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Lebih kurang. Okey, ni botol plastik. Dan kita labelkanlah ni setiap ni. Kita masukkan dia. Yang paling bawah apa paling bawah? Yang paling bawah adalah kapas. Kapas paling bawah. Okey. Yang kedua bawah adalah arang. Okey, arang kedua paling bawah. Yang ketiga ni adalah pasir halus. Tak buat ni. Ni pasir halus. Okey. Yang atasnya adalah batu kerikil. Okey. Yang paling atas sekali adalah batu biasa. Labelkan dia seperti ini. Dan lukislah sikit. Lukislah batu besar, batu kecil dia lukislah sikit-sikit kan. Dah siap, barulah kita cerita apa yang kita nak lakukan. So, kita akan buat bekal air. Bekalan air akan dimasukkan ke dalam botol melalui, kecilkan ni supaya nampak besar sikit, melalui bahagian yang dipotong. Okey, itu yang pertama. Okey, dah. Okey, yang kedua, lepas dipotong kita buat apa? Air akan melalui beberapa bahagian penapisan. Dah. Okey, akhirnya air yang keluar dari moncong botol ialah air yang telah ditapis dan bersih. Faham tak? Buatlah ayat macam mana pun. Beberapa. Macam itulah caranya. Tapi jangan lupa nanti awak lukislah ni sikit. Dalam ni lukislah batu-batu besar. Lukislah yang besar-besar lah kan. Yang kecil lukis kecil-kecil sikit. Kecil-kecil sikit. Macam tu. Pasir halus. Faham tak? Lepas tu arang. Buatlah kotak-kotak ke arang tu. Ataupun hitam-hitam dia sikit. Lepas tu ni kapas. Boleh cukup lah. Okay guys. So dah siap salin ke? Ini adalah soalan terakhir. Minggu depan kita akan masuk soalan yang berikutnya. Dah siap beritahu cikgu Dah siap? Alhamdulillah. Okey lah guys, terima kasih bersama dengan cikgu hari ini. So minggu depan insya-Allah kita jumpa lagi. Ya guys. Okay, semua bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.